Inilah yang terungkap dari dokumen resmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sini tergambar jelas keadaan bahasa Melayu di sekolah-sekolah negeri Ujung Medini, bekas wilayah kekuasaan Majapahit dan Sriwijaya. Ambil contoh di negeri Perak. Pada kurun tahun 2013 hingga 2015, lebih dari 40% murid yang tidak lulus ujian bahasa Melayu. Masalah utama saat itu adalah kekurangan guru khusus bahasa Melayu. Secara nasional, guru khusus bahasa Melayu masih kurang. Data pada tahun 2016 menunjukkan, guru bukan khusus bahasa Melayu di sekolah menengah tapi mengajar pelajaran ini mencapai 17 hingga 51%. Adapun di sekolah dasar, angkanya 22 sampai 53%. Masih dalam dokumen yang sama, secara umum disimpulkan bahwa guru bukan khusus bahasa Melayu itu kurang kompeten dalam mengajar bahasa Melayu. Dan secara umum, semua guru bahasa Melayu kurang kompeten dalam bidang bahasa dan sastra Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat pun kacau balau. Dalam dokumen itu ditampilkan pula contoh-contohnya. Walau kondisi bahasa Melayu di Malaysia memprihatinkan, saat itu pemimpin politik tetap gembar-gembor mengklaim bahwa jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 350 juta. Cuitan itu juga ditampilkan dalam dokumen Kementerian Pendidikan itu. Anehnya pula, dalam tangkapan layar cuitan tersebut muncul fitur Translator from Indonesian. Artinya, saat itu Twitter mendeteksi cuitan itu sebagai bahasa Indonesia. Fitur penterjemahan itu muncul jika pengguna Twitter menyetel aplikasinya dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris. Kita tidak tahu persis bagaimana kondisi guru khusus bahasa Melayu di Malaysia sekarang ini. Apakah masih kekurangan guru khusus bahasa Melayu atau tidak? Yang jelas, sampai saat ini secara umum negeri Ujung Medini masih kekurangan guru. Hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Pendidikan Malaysia belum lama ini. Kementerian Pendidikan akan menyelesaikan masalah kekurangan guru di semua negeri sebelum sesi persekolahan baharu bermula pada Mac depan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, sebelum ini pihaknya mengumumkan akan mengisi 50% daripada anggaran jumlah 3,000 kekurangan guru di Sarawak menjelang Mac sebagai langkah awal menyelesaikan isu berkenaan di negeri itu. Untuk negeri-negeri lain memang kita lihat juga perkara tersebut dan saya fikir dengan adanya persiapan-persiapan guru kita ini sebelum buka sekolah Mac ini, insyaAllah kita akan cuba atasi mana-mana negeri yang masih ada lagi isu kekurangan. Kata Pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad, ada 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa masalah itu masih tidak selesai sehingga hari ini. Kalau kita lihat dulu secara angka, kita mempunyai nisbah 1:12. Ya. Kalau kita ambil secara umum angka guru dan murid. Tetapi mengapa kita berhadapan dengan isu kekurangan guru? Dan pertama sekali, salah satu yang menjadi isu kekurangan guru yang dianggap agak rumit ini kerana kita mempunyai bilangan mata pelajaran yang lebih banyak berbanding dengan negara lain. Termasuk juga negara-negara maju. Jadi walaupun rasio guru murid adalah terbaik di kalangan negara serantau, malah di kalangan negara-negara maju pun, tetapi disebabkan oleh bilangan mata pelajaran yang banyak, maka isu kekurangan guru itu berlanjutan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga sebahagian daripada guru-guru yang grade DG ini, kemudiannya diambil ataupun dilantik berkhidmat dalam pentadbiran, sama ada di peringkat PPD, JPN. Isu yang ketiga yang mungkin lebih terkini yang menjadi isu adalah ramai guru-guru yang bersarawan yang tiba-tiba menyebabkan kita berlaku kekurangan guru yang agak drastik. Khususnya dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, data-data menunjukkan bilangan guru yang bersara awal ini telah meningkat. NUTP misalnya melaporkan bilangan guru yang bersara awal ini melebihi 10,000 orang setahun. Ya.
dan jumlah ini dikatakan oleh mantan Menteri Pendidikan hampir sama banyak dengan guru-guru yang bersara wajib. Maksudnya setiap tahun kita berhadapan dengan kekurangan hampir 20,000 orang guru. Tak cuma urusan guru, sistem pendidikan di Malaysia juga masih terus dipersoalkan. Terutama menyangkut penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Melayu di sekolah. Sistem dwibahasa, bahkan multibahasa itu membuat bahasa Melayu semakin terpinggirkan. Tapi ada pemimpin yang mengatakan, bahasa Melayu tak boleh menjadi bahasa sains dan matematik. Itulah kami ahli bahasa tak dapat menerima hakikat ini. Sebab itulah kami menentang pelaksanaan dasar PPSMI dan alhamdulillah ditarik balik. Tapi oleh kerana politik ini kan, dia naik turun, pemimpin pun naik turun, pemimpin yang menyokong PSMI turun. Jatuh PSMI. Tapi kalau pemimpin yang menyokong PSMI naik balik itu atas dengan nama lain, dual language policy dan sebagainya. Dual language policy itu PPSMI dengan nama lain saja, sebab dasar mengatakan kita boleh pilih nak gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ibu bapa membuat pilihan. Ibu bapa di bandar yang bercakap bahasa Inggeris dan tak pandai cakap bahasa Melayu akan memilih bahasa Inggeris. Ibu bapa di kampung akan memilih bahasa Melayu. Nanti lahir dua kumpulan masyarakat, orang Melayu terutamanya, yang di kampung mementingkan bahasa Melayu, yang di bandar mementingkan bahasa Inggeris. Terlahirlah keadaan yang tidak menguntungkanlah kita kalau kita mempunyai itu. Jadi dasar dua bahasa ni pun bukanlah dasar yang baik sebagaimana kita semua maklum, tapi kerana pucuk pimpinan tak juga, dan kita ni ditentukan oleh pucuk pimpinan. Walaupun kita ada undi, kita masih mengundi orang yang salah yang pegangannya itu. Sebab itu saya selalu mengatakan gunakanlah undi dengan bijak supaya dia melaksanakan apa yang kita hendak, bukan apa yang dia hendak. Apa yang berlaku ialah lahirnya sistem pendidikan bahasa kebangsaan melahirkan orang yang bahasa Melayu pun tak bagus, bahasa Inggeris apatah lagi. So di situ kelemahan pelaksanaan kita, bukan kelemahan dasar tu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.